Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni kita ke udara sekali lagi untuk membincangkan isu berhubung masalah-masalah yang dihadapi oleh pencarum-pencarum KWSP dalam mengeluarkan KWSP mereka, dan dalam masa yang sama masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam mendapatkan apa yang dipanggil sebagai moratorium. Moratorium. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Tengku Zafrul mengatakan bahawa sebanyak 8.2 juta pencarum KWSP bakal menikmati kebenaran untuk mengeluarkan duit yang mereka sendiri carum. Duit sendiri, bukan duit kerajaan. Tapi malangnya, nampak gayanya elemen-elemen penipuan sudah pun boleh kita lihat dengan jelas. Kerana kalau dikatakan 8.2 juta pencarum boleh mengeluarkan duit KWSP mereka, memang ternyata bahawa Tengku Zafrul, Muhyiddin Yassin telah pun melakukan penipuan, tuan-tuan. Ini berdasarkan beberapa perkara yang telah pun kita kenal pasti telah berlaku dalam tempoh 1-2 hari ini apabila berlakunya permohonan oleh rakyat, baik dari segi permohonan untuk mendapatkan moratorium, begitu juga dengan permohonan untuk mengeluarkan duit KWSP. Begitu juga terdapatnya kenyataan yang dikeluarkan oleh kaki tangan KWSP yang boleh kita guna pakai sebagai garis panduan, sama ada apa yang diperkatakan oleh Tengku Zafrul ketika menggulung perbahasan belanjawan di peringkat dasar pada 26 hari bulan yang lalu jelas meleset, jelas tidak benar sama sekali. Jadi saya persilakan saudara Tun Quraish untuk memulakan bicara. Okey, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Dekat sikit. Okey. Okey, Datuk, pasal KWSP ni tadi tu. Okey. Ramai netizen masih lagi keliru tu. Ya. Sebenarnya surat yang macam mana ni nak bagi tu, Datuk? Kita tengok ada banyak birokrasi pula kat situ. Okey, pertama sekali apabila beliau mengatakan, ketika dalam ucapan beliau mengatakan 8.2 juta pencarum KWSP akan menikmati faedah apabila kerajaan membenarkan caruman mereka dikeluarkan. Kemudian beliau menyebut bahawa mereka yang terkesan termasuklah kategori mereka yang dibuang kerja, mereka yang diwajibkan bercuti, mereka yang pendapatannya tidak sesempurna dulu. Contohnya kalau dulu ada overtime, sekarang time PKP tak ada overtime. Okey. Orang-orang ini dikatakan layak untuk mengeluarkan caruman mereka daripada akaun nombor 1. Tapi hari ini saya nak beritahu dengan Tengku Zafrul, saya nak beritahu dengan Muhyiddin, usahlah menipu rakyat. Kalau 8.2 juta, saya nak beritahu, ini adalah angka yang membuktikan bahawa semua orang boleh mengeluarkan duit KWSP mereka. Kalau dia sebut 8.2 juta, rakyat biasa pun tak tahu pencarum KWSP ni, setahu saya ada 7 juta lebih. Tapi bila dia sebut 8.2 juta, maknanya semua orang boleh mengeluarkan duit caruman dia. Tetapi kalau semua orang boleh mengeluarkan duit caruman mereka, apa kejadahnya Tengku Zafrul dan Muhyiddin mengatakan hanya mereka yang terkesan yang boleh mengeluarkan duit caruman. Hari ini saya nak beritahu, sahabat-sahabat kita sudah pun berhubung dengan KWSP. Sudahlah pegawai-pegawai KWSP daripada satu KWSP ke satu KWSP, jawapan mereka berbeza satu sama lain. Ini jelas menunjukkan bahawa dari segi manajemen, dari segi pengurusan polisi Kementerian Kewangan sendiri tidak selari dengan
dengan perbincangan mereka dengan apa yang telah pun diputuskan, dipersetujui di antara CEO KWSP dengan Menteri Kewangan sendiri. Sepatutnya sebelum membuat pengumuman pada petang Jumaat lepas, Tengku Zafrul sepatutnya sudah pun mempunyai garis panduan lengkap siapa yang benar-benar layak, siapa yang tak layak, dan dia sepatutnya mengumumkan jumlah mereka yang benar-benar layak. Dia tidak boleh umumkan 8.2 juta layak untuk mengeluarkan, kerana ini jelas mereka menipu. Saya dapati bahawa mereka tidak mempunyai cukup duit untuk membuat pembayaran yang hanya sekitar 4.8% daripada jumlah keseluruhan aset EPF ataupun KWSP. Sepatutnya kalau dia hanya nak membenarkan 4 juta yang mengeluarkan duit mereka, maka dia kena nyatakan 4 juta. Kenapa harus menipu ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional dengan mengatakan bahawa mereka akan membenarkan 8.2 juta, dan lepas itu mereka meletakkan syarat-syarat yang ketat yang akhirnya menyebabkan jumlah sebenar yang boleh mengeluarkan duit mereka daripada caruman KWSP ini tak sampai separuh daripada jumlah yang Tengku Zafrul nyatakan. Ini satu tindakan yang cukup tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh Menteri Kewangan, yang hari ini menyebabkan kepimpinan Barisan Nasional, MP-MP Barisan Nasional memberikan sokongan di peringkat dasar kepada belanjawan 2021. Sedangkan hakikat dan realitinya mereka tidak pun mengotakan janji mereka untuk menunaikan dua permintaan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional dan juga BNBBC, iaitu pertama, moratorium secara automatik kepada semua, dan yang kedua, kebenaran untuk pencarum KWSP untuk mengeluarkan duit maksimum RM10,000 secara one off daripada akaun satu mereka. Jadi ini bagi saya sangat tak bertanggungjawab. Daripada pemantauan kita, rakan-rakan yang telah menghubungi KWSP memberitahu bahawa KWSP meminta pertama, mereka yang memohon ini perlu mengeluarkan bukti. Sama ada bukti surat pemecatan, dan kena ingat saya juga hubungi. Mereka kata pemecatan ini mestilah pemecatan yang berlaku selepas bulan Mac 2020. Maknanya mereka yang dipecat zaman Pakatan Harapan. Muhyiddin ni ialah produk Pakatan Harapan. Muhyiddin ni datangnya asal usulnya Pakatan Harapan, dan hari ini dia jadi Perdana Menteri Pakatan Harapan 2.0. Kesan daripada Muhyiddin dan kerajaan lama dia, Mahathir. Maka proses pembuangan kerja ni dah berlaku seawal bulan Mei 2018. Tukar kerajaan, contohnya macam saya. Contohnya daripada kawan-kawan kita yang dibuang kerja kerana mereka adalah pegawai kontrak. Ramai orang-orang muda, termasuklah mereka yang mengundi Pakatan Harapan. Mereka ini hari ini bila cuba untuk mendapatkan moratorium, bila cuba untuk mendapatkan duit KWSP mereka sendiri, mereka tidak dibenarkan. Kerana syarat dia, pertama, dibuang kerja ketika bulan 3 dan ke atas, ketika musim Covid ini saja. Kedua, mereka yang diarahkan bercuti, cuti wajib, maknanya cuti tanpa gaji. Ketiga, mereka yang pendapatannya tidak sempurna, maknanya kalau dulu mereka berniaga sebelum bulan Mac 2019, perniagaan mereka bagus, tetapi selepas bulan Mac 2019 perniagaan mereka merosot. Saya nak beritahu bahalul-bahalul ni, minta maaf lah, ramai orang nasihat saya jaga bahasa, tapi kalau dah macam ni perangai, macam mana kita tak geram? Orang terkesan, ekonomi rakyat ini terkesan.
bisnes merudum. Bukan hanya bulan Mac. Bukan hanya bulan Mac. Kena ingat semua kontraktor-kontraktor yang berkhidmat zaman pemerintahan Barisan Nasional. Mereka ini tidak dibayar oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Akibat dia, apa berlaku? Duit mereka sangkut di Kementerian Kewangan. Lim Guan Eng tidak mau lepaskan. Payment yang projek yang di award zaman Barisan Nasional tidak dilepaskan. Akibat dia, gaji tak boleh dibayar. Akibat dia, saudara, mereka tidak mempunyai rolling capital yang cukup untuk meneruskan perniagaan. Sepanjang 22 bulan zaman Pakatan Harapan ini telah memberikan kesan yang cukup parah, bukan hanya kepada para peniaga, tetapi termasuk pekerja-pekerja mereka sendiri. Jadi hari ini, bila kerajaan mengatakan bahawa 8.2 juta pencarum boleh mengeluarkan duit KWSP mereka sendiri, kenapa tidak diberikan kelulusan kepada semua 8.2 juta? Apa kejadah nak pergi minta bukti-bukti yang kadang-kadang tak masuk akal macam ni? Kalau niat tu bukan untuk menipu, seperti mana yang Zafrul lakukan pada hari Jumaat lepas. Kalau tidak ada niat untuk menipu, tidak ada sebab KWSP nak minta slip gaji lama dan compare dengan slip gaji baru. Tidak ada sebab KWSP nak compare penyata kewangan lama dengan penyata kewangan baru. Kerana hari ini saya nak beritahu, semua orang terjejas akibat daripada kebobrokan Kerajaan Pakatan Harapan, yang mana hari ini Perdana Menteri kita adalah sebahagian daripadanya. Ini pertama. Kedua, bila kita berhubung dengan pihak bank, berhubung soal moratorium, dia beritahu kelulusan ialah untuk pinjaman daripada bulan 10, bulan 11 dan bulan 12. Maknanya tuan-tuan, pengumuman baru saja dibuat. Pengumuman baru saja dibuat, tetapi moratorium itu kalau dipohon tuan-tuan, ia termasuk untuk bulan 11, bulan 10, dan kalau kita mohon sekarang, maknanya kita cuma boleh dapat sebulan. Cuma boleh dapat sebulan, iaitu hanya moratorium untuk bulan 12. Apa kejadah je. Saya nak beritahu hari ini, kesan daripada kamu melarang rakyat daripada bekerja mulai bulan 3. Tak boleh keluar rumah, pendapatan tak ada. Bila pendapatan tak ada, apa jadi pada peniaga pasar malam? Mereka terpaksa menggunakan modal pusingan mereka untuk membeli beras, membeli nasi, untuk membagi anak makan. Bila tamat proses ini, PKP 6 bulan yang pertama, tuan-tuan fikir mereka ni terus recover daripada kerosakan yang telah kamu lakukan? No. Hari ini betul pintu perniagaan sudah mula dibuka, tetapi akibat daripada pelbagai sekatan-sekatan bodoh yang dilakukan oleh kerajaan PH 2.0, apa berlaku hari ini? Pendapatan peniaga-peniaga tidak sesempurna dulu. Jadi kalau betul nak bagi moratorium, bagi 6 bulan, baru mereka boleh recover. Kalau bagi 3 bulan, itu pun backdated 2 bulan yang lalu. Maknanya kalau mohon sekarang, hanya boleh dapat moratorium untuk bulan 12 saja. Apa yang boleh dibantu kepada peniaga-peniaga dan rakyat yang terkesan akibat daripada COVID ini? Itu sebabnya saya nak beritahu, selain daripada itu juga, kena faham akibat daripada kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan ini. Tuan-tuan, orang mula susah bukan ketika bulan 3. Orang mula susah semenjak kamu mengambil alih kerajaan. Tetapi bila nak memohon moratorium, syarat dia tidak boleh ada hutang dengan bank lebih daripada 3 bulan. Saya nak beritahu, yang mohon moratorium, yang betul-betul memerlukan moratorium, ialah mereka yang betul-betul sengsara. Kalau dah betul-betul sengsara, sebelum berlaku COVID pun,
mereka ini sudah tak boleh bayar kereta lebih daripada 3 bulan, tuan-tuan, ataupun 3 bulan dan ke atas, lebih daripada 2 bulan, maka kenapa hari ini bila kerajaan putuskan membenarkan diberikan moratorium, tetapi orang yang betul-betul susah ni tidak layak untuk memohon kerana mereka mempunyai hutang dengan bank lebih daripada 2 bulan. Akibat dia, jika mereka tidak mempunyai kebenaran untuk mendapatkan moratorium, maka kesengsaraan mereka akan bertambah berlipat kali ganda. Dan akhirnya, bila kerajaan tidak boleh membantu dengan memberikan moratorium kepada golongan yang betul-betul terdesak, ni belum saya cerita ada sebahagiannya yang bankrupt di kaki tangan awam. Kaki tangan awam bankrupt. Maka bank memotong setiap bulan daripada mereka-mereka yang bankrupt ini. Belum lagi saya cerita rakan-rakan kita yang terdiri daripada pesara-pesara memohon untuk mendapatkan moratorium, tapi tak dapat. Pesara-pesara kita mohon moratorium, tak dapat. Mohon bulan 10, tak dapat. Tiba-tiba masuk bulan 11, dipotong sekali 2. Bulan 10 kena potong, bulan 11 kena potong. Potong dalam 1 bulan. Tak boleh ke guna kebijaksanaan, potong setengah bulan pada bulan 11 dan setengah bulan lagi ambil pada bulan 12. Kalau dah tinggal gaji tu, kalau dah tinggal gaji tinggal 100 lebih, ada yang 200 lebih, apa mereka nak makan, tuan-tuan? Akibat daripada mengharapkan moratorium, last kali tak dapat. Dan ini belum kira lagi sahabat-sahabat kita yang bekerja. Ada di antara sahabat-sahabat kita masih bekerja, tetapi kerja tak seperti dulu. Dulu ada overtime, dulu ada klaim perjalanan, dulu ada pendapatan-pendapatan sampingan daripada kerja yang mereka buat. Tetapi saudara, bila mereka memohon untuk mendapatkan moratorium, mereka hanya diberikan 50% saja pengurangan. Maknanya 50% tetap kena bayar. Selepas dah tamat tempoh perjanjian sewa beli, mereka kena bayar lagi 50% untuk 3 bulan yang mereka mendapat moratorium separuh ni. Ini akan lebih membebankan sahabat-sahabat kita. Jadi saya rayu kepada sahabat-sahabat daripada Barisan Nasional. Hari ini nampak jelas bahawa Muhyiddin, Zafrul sudah pun mengencing kita, mengencing ahli-ahli parlimen, memberikan gambaran kononnya apa yang dipohon oleh ahli parlimen daripada Barisan Nasional, iaitu moratorium automatik. Kononnya dah dapat, rupa-rupanya tak dapat, tuan-tuan. Tidak ada sebenarnya moratorium automatik. Tidak ada. Peringkat awal kita percaya, walaupun kita tahu memang Muhyiddin ni kaki kencing, tak boleh percaya, kan? Tapi kita husnuzon. Kita mula dengan memberikan peluang untuk mereka membuktikan. Hari Jumaat mereka sebut, hari Sabtu sudah nampak, tuan-tuan, berputik usaha untuk mengencing rakyat ini berterusan. Saudara, itu sebab kita minta pada ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, selagi mereka tidak memberikan kenyataan bahawa moratorium diberikan secara automatik kepada semua, dan kita minta supaya pihak bank tidak meletakkan sebarang syarat secara automatik, tak perlu nak pergi merayu, tak perlu nak kena merayu, bagi secara automatik macam mana kamu bagi ketika mula kita berhadapan dengan COVID pada bulan April hingga bulan September. Semua orang dapat secara automatik. Apa salahnya? Bagi pada semua. Hanya mereka yang mampu, yang tetap nak menunaikan, nak membayar ansuran bulanan kerana mereka mampu, kerana mereka tidak terkesan dengan COVID-19, kerana kehidupan mereka okey di zaman Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional ni, maka mereka berhak untuk membayar macam biasa. Tapi kalau orang yang betul-betul memerlukan, mereka tak mampu nak bayar, berikan saja secara automatik. Kalau kamu beri secara automatik seperti mana yang diungkapkan oleh Tengku Zafrul, ramai juga yang masih meneruskan bayaran.
So biarkanlah pihak ini meneruskan bayaran. Ini tidak memberikan sebarang implikasi kewangan kepada Kementerian Kewangan. Tak macam apa ni KWSP. KWSP saya faham sangat. Muhyiddin dia umum nak buat tu nak buat ini, mana duit dia nak cekau? Dia nak cekau duit KWSP kita. Tuan-tuan, itu sebab dia tak nak rilis secara automatik kepada semua pencarum. Dan bila kita tekan, bila BNBBC memberikan kata dua, dia memberikan harapan palsu, janji palsu. Itu sebabnya saya nak beritahu tuan-tuan, kita tak boleh bekerjasama dengan syaitan macam Muhyiddin ni. Kalau kita bekerjasama dengan manusia macam Muhyiddin, yang jelas tuan-tuan merupakan boneka kepada Mahathir Mohamad, maka tidak ada apa yang akan kita perolehi tuan-tuan, melainkan akhirnya kita akan dikencing oleh Muhyiddin seperti mana Mahathir Anwar Ibrahim Pakatan Harapan mengencing kita pada pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Semua 60 janji hanya satu je ditunaikan, iaitu menghapuskan GST yang akhirnya mengundang malapetaka kepada negara. Ini dua benda yang saya nak sentuh malam ni. Ada sebarang soalan lain? Okey tu. Okey, selain daripada moratorium dan KWSP tu, ini hal apa ni, ada rungutan daripada rakyat mengenai BPN. Ada juga yang tak dapat tu sebab alasannya ada SSM, tapi sedangkan diorang ni ada yang bankrupt tu, tak boleh berniaga, tak ada pendapatan. Kenapa tak boleh bantu diorang ni? Okey, pertama sekali nak kena faham bahawa apabila kalian membuat SSM, maknanya kita telah memohon lesen perniagaan. Bila kita memohon lesen perniagaan, adalah menjadi tanggungjawab kita. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk isytihar kepada lembaga hasil dalam negeri dapatan ataupun hasil daripada perniagaan tersebut. Jadi cadangan saya pertama sekali, bagi orang yang buka perniagaan tetapi last sekali tak berniaga pun, maka pergi ke SSM balik, isi borang, tutup syarikat tersebut dan isytihar bahawa kita tidak sempat pun memulakan perniagaan. Tapi kalau nama masih ada dan kamu tidak declare, maka itu adalah hak Kementerian lembaga hasil dalam negeri untuk tidak memberikan bantuan. Ini kita faham. Itu salah kita. Okey. Kedua, ada orang dia berniaga, dia buka SSM, dapat lesen, dia berniaga 2 bulan. Lepas tu dia tak berniaga. Ini pun sama juga. 2 bulan tu hasil tu perlu diperjelaskan kepada lembaga hasil dalam negeri. Kalau kamu tak jelaskan hasil 2 bulan itu, maka sekiranya kamu punya hak untuk mendapatkan BPR ataupun bantuan rakyat, bantuan prihatin rakyat, maka itu pun kita tak boleh salahkan kerajaan. Ini kita kena be fair. So ini pun kita kena be fair. Kita kena jelaskan. Kita kena jelaskan. Kita kena jelaskan. Kita kena jelaskan kedudukan kita di mana. Kalau misalnya kita berniaga, kita berniaga dan ada hasil daripada perniagaan tu. Ada orang dia berniaga 2 bulan, dia betul-betul buat duit lebih daripada orang yang berniaga setahun. Jadi kalau tak dapat bantuan BPR tu, tak boleh salahkan kerajaan. Okey. Jadi saya minta pada sahabat-sahabat, ada setengah-setengah tu dia tak tahu pun bahawa nama dia ni orang guna untuk buka pendaftaran syarikat. Dulu memang boleh berlaku. Maknanya ada orang guna nama kita, anak kita guna nama kita, bapa kita guna nama kita untuk berniaga, tak beritahu kita. Tahu-tahu je nama kita ada kat SSM. Dulu boleh berlaku. Tetapi hari ni bila kita nak buka perniagaan, kita kena bawa MyCard kita. MyCard kita kena masuk dalam slot biometric system dan kita kena bagi thumbprint.
Jadi tak ada alasan mengatakan orang boleh menipu, membuat syarikat tanpa kebenaran kita. Kalau berlaku, maka segeralah pergi ke SSM dan segeralah membuat laporan. Sama ada laporan kepada SSM ke laporan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, supaya siasatan boleh dilakukan. Kalau tidak, tuan-tuan, memang nama tuan-tuan tidak akan lagi memperolehi bantuan BPR. Okey. Tetapi kena faham, ada di antara rakan-rakan kita, dia punya nama ada dalam BSH. Basah dulu zaman Pakatan Harapan. So bila tukar kerajaan, ada yang dah dapat BSH pertama, ada yang dah dapat BSH kedua, tapi yang terakhir dia tak dapat. Ni pun ada juga. Sebab apa? Kena faham bahawa hari ini Tan Sri Muhyiddin nak menunjukkan bahawa dia beri bantuan kepada ramai orang. Dia sebut bantuan diberikan kepada 8.1 juta penerima ahli keluarga. Dan jumlah yang dia berikan, tuan-tuan, sikit je, 6.5 bilion. Sedangkan dulu zaman Dato' Seri Najib 2016-2017 kita bagi bantuan hanya kepada 7.2 juta keluarga, tapi bantuan yang diberikan ialah sebanyak 6.8 bilion, lebih daripada apa yang Muhyiddin bagi. Jadi itu sebabnya bila dia umum macam ni, tuan-tuan, dia umum macam ni, biasanya tak sampai 8.1 juta seperti mana yang dia umum tu yang akan menerima. Banyak yang akan di reject. Okey. Apabila permohonan BPR kita di reject, kita kena merayu. Kalau dulu zaman Dato' Seri Najib, biasanya mereka yang merayu ini 95% ke atas akan dapat. Jadi malangnya kalau dulu yang merayu tu terlalu kurang. Bila dia gagal untuk dapatkan bantuan BRIM dulu, mereka tidak merayu. Itu sebabnya jumlah yang merayu tu terlalu kecil. Yang dapat tu biasanya 95-98% yang akan memperolehi bantuan BRIM. Jadi itu benda yang sama yang kita kena buat. Jangan putus asa. Bila mohon sekali tak dapat, kita mohon lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau misalnya ada sesiapa yang betul-betul memerlukan, sama ada moratorium, sama ada KWSP, okey, dia betul-betul termasuk dalam kumpulan sasar tapi tak dapat. Maksud dia, contohnya dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan pendapatan sempurna, dia dikendaki untuk bercuti wajib. Kalau mereka ni pun tak dapat, tolong hubungi saya 012-332-0000. Okey, kita akan highlightkan kes ni. Kita bagi semua orang tahu, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang dia orang ni, apa yang dia orang cakap dengan dia orang buat tak sama. Contohnya macam Anwar Musa. Anwar Musa punya gembang ni, saudara, saya nak beritahu. Dia beritahu siapa nak berniaga boleh pacak kat mana saja perniagaan. Dia cakap siapa nak berniaga boleh pacak kat mana saja. Nak buat depan kedai ke, depan rumah ke, dia kata pacaklah. Tapi kedai saya ni pasang kerusi kat depan pun kena saman juga dengan di BKL. Ni cakap tak super bikin. Kawan-kawan kita kat Danau Kota hari ni, Anwar Musa ni bila dia nak cakap, dia kadang-kadang dia tak sedar ada tempat yang di bawah bidang kuasa di BKL, tapi kalau di bawah kondominium, di bawah apartmen, itu di bawah JMB. Mana boleh kau suka-suka letak tapak perniagaan. Tapi bila dia cakap, dia tak fikir benda ni. Dia main sebat saja. Tapi hari ni saya nak bangkitkan juga, ada kawan-kawan kita yang berniaga di Danau Kota. Mereka dah pasang, mereka mohon untuk mendapatkan permit perniagaan sementara. Tak dapat. Tak dapat. Hari ini pegawai-pegawai bahagian pelesenan, bukan penguatkuasa di BKL,
Pegawai-pegawai bahagian kepelesinan memberitahu mereka bahawa tak boleh berniaga di situ. Ini satu benda yang saya nampak jelas bahawa kadang-kadang Anwar Musa ni sebelum cakap tu tolonglah rujuk dengan DBKL mana tempat boleh berniaga, mana tempat tak boleh berniaga. Jangan pukul rata cakap semua tempat boleh berniaga. Lepas tu kau susahkan hidup orang. Bila orang tu buka gerai tuan-tuan, dia dah melabur. Dia melabur beli dapur, dia melabur beli meja, dia melabur beli kemah. So bila orang dah mulakan pelaburan kerana berpegang pada kata-kata kamu, sewajarnya dalam konteks hari ini bila kita berhadapan dengan krisis COVID-19 ni, tak payahlah suruh orang berhenti berniaga. Ini belum lagi kita cerita pasal orang yang mendapat moratorium, contohnya pekedai-pekedai. Dia punya bangunan tak perlu bayar, tapi dia kenakan cas yang sama kepada mereka yang menyewa kedai dia. Begitu juga rumah-rumah. Ada setengah-setengah orang dia dapat moratorium, baik 6 bulan yang pertama, tambahan lagi 3 bulan. Tetapi orang yang betul-betul susah, yang tak mampu ada rumah sendiri, menyewa dengan rumah mereka, moratorium ni tak dipanjangkan. Kalau dia dapat pengecualian 6 bulan, sepatutnya setidak-tidaknya bagilah 50% diskaun. Tapi ini tak berlaku. Dan lebih menyedihkan, ada di antara rakan-rakan kita yang dihalau keluar rumah ketika tempoh COVID ini, tuan-tuan. Ini satu benda yang amat-amat menyedihkan. Kerajaan tak benarkan mereka keluar daripada rumah. Mereka hilang pendapatan tetap. Mereka hilang pendapatan sempurna. Mereka tak mampu bayar sewa rumah. Akhirnya mereka dihalau keluar. Siapa yang nak dipersalahkan dalam hal ini? Jadi itu benda yang saya nak sentuh. Ada lagi, Wan? Isu lain, isu politik. Okey, silakan. Sikit je. Baru-baru ni MP Rembau tu, Khairi Jamaluddin, ada mengatakan bahawa UMNO berdepan dengan masalah kerana tiada pemimpin yang mampu bersaing dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa komen tu? Pertama sekali kena faham, YB Khairi Jamaluddin ini politik dia sudah mati. Dalam UMNO dia cuba untuk bertanding presiden. Dia mendapat jumlah yang agak signifikan. Tak teruk. Sebagai seorang newcomer, bertanding jawatan presiden, apa yang dia perolehi, undi yang dia perolehi boleh tahan. Tapi malangnya apabila dia kalah, dia meneruskan dendam kesumat dia. Dia terus menyerang Presiden UMNO dan kemudian dia menyerang institusi UMNO, termasuklah mantan Presiden UMNO. Dan ini menyebabkan beliau semakin hari semakin tidak popular, semakin hari semakin ditolak oleh ahli-ahli UMNO sendiri. Cuma malangnya, sekerat jalan beliau sudah sedar bahawa kenyataan-kenyataan beliau terhadap Dato' Sri Najib akhirnya merugikan politik dia sendiri. Peringkat awal beliau cuba berbaik semula dengan Dato' Sri Najib, tetapi akhirnya, tuan-tuan, apabila Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan dan kebetulan Ainun ni orang kanan ataupun bekas Tusu Akbar kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia pernah berkhidmat dengan Tun Abdullah Badawi. Atas dasar itulah Ainun telah meletakkan nama Khairi Jamaluddin sebagai menteri di dalam kabinet, sedangkan nama dia langsung tidak dicalonkan sebagai wakil UMNO untuk diangkat menjadi menteri. Jadi bila dia dapat kuasa ni, saudara, dalam keadaan dia tidak mewakili parti, maka dia menjadi lidah rasmi kepada Muhyiddin Yassin, sama seperti Anwar Musa. Walaupun dia mewakili parti, walaupun namanya dicadangkan oleh presiden parti, tetapi kiblat dia, tuan-tuan, bukan kepada Presiden UMNO, tetapi kiblat dia kepada Presiden Bersatu. Jadi itu sebabnya saya nak beritahu saudara, kalau manusia bernama Anwar Musa, manusia bernama Khairi Jamaluddin bicara soal UMNO tidak ada kepimpinan yang lebih baik daripada Khairi Jamaluddin, saya mencadangkan dua-dua manusia ni tinggalkanlah UMNO. Tinggalkan UMNO.
Kalau kamu tidak yakin dengan BN leadership, if you are not confident with UMNO leadership, then please leave UMNO and join Bersatu. Jangan basi masa kat dalam parti kita. Jangan basi masa. Orang yang setia dengan UMNO, yang menentang kerjasama kamu dengan Mahathir dulu, kamu singkirkan daripada parti. Tapi akhirnya hari ini rakyat sudah boleh melihat siapa sebenarnya gunting di dalam lipatan. Itu sebab bagi saya, jangan basi masa dengan dua manusia ni. Biarlah dia nak sokong Muhyiddin, teruskan. Cuma rakyat Malaysia yang bijaksana tahu bahawa riwayat politik Muhyiddin ini paling tinggi pun tuan-tuan sampai pilihan raya yang akan datang. Itu pun bergantung kepada kepimpinan UMNO hari ini. Saya belum nak ulas tentang kepimpinan UMNO hari ini. Saya bagi peluang untuk mereka menjelaskan. Kerana hari ini Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau telah bersekemuka dengan Datuk Seri Zahid Hamidi dan mereka telah capai kata sepakat bahawa mereka akan menyertai pilihan raya umum yang ke-15 secara bersama. Dalam erti kata lain, kerusi UMNO akan diserahkan kepada PPBM untuk ditandingi. Malam ni saya tidak akan ulas. Kita bagi peluang untuk Presiden UMNO menjawab Tan Sri Muhyiddin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.